Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua adik-adik cikgu yang sedang menonton video Cikgu Nur TV. Okey, so untuk video kali ini cikgu ingin share tentang pengurusan sumber teknologi. Okey, kita bincangkan pengurusan sumber teknologi. Video sebelum ni cikgu bincangkan pengurusan sumber fizikal. Okey, kedua-dua video ini merupakan topik dalam bab 2 perniagaan tingkatan 5 iaitu pengurusan sumber fizikal dan teknologi. Cuma cikgu pisahkan dia supaya anda semua lebih faham apakah pengurusan sumber fizikal dan apakah pengurusan sumber teknologi. Okey, semua dah sedia? Macam biasa, sebelum kita belajar dengan lebih lanjut, kita perlu tahu dulu apakah definisi apa yang kita belajar tu. So sekarang kita tengok apakah definisi untuk sumber teknologi. Macam video sebelum ni cikgu kata ayat definisi untuk sumber fizikal dengan sumber teknologi ni sama sahaja. Yang berbeza dia adalah berbentuk ketara atau tidak nyata. Berbentuk ketara atau nyata bagi sumber fizikal, berbentuk tidak ketara atau tidak nyata untuk sumber teknologi. Okay, so definisi sumber teknologi adalah aset yang berbentuk tidak ketara atau tidak nyata yang digunakan oleh sesebuah organisasi untuk menjalankan perniagaan. Seterusnya, kita tengok jenis-jenis sumber teknologi. Ada 3. Yang pertama, harta intelek. Yang kedua, lesen perisian, dan yang ketiga, kemahiran dan pengalaman. Kita tengok satu persatu. Harta intelek adalah hasil kreatif, ciptaan yang asalnya yang terhasil daripada daya intelektual, daya pemikiran seseorang. So pemilik yang mempunyai hak eksklusif bagi harta intelek mereka, mereka ada hak untuk memiliki, menggunakan, mengeksploitasi sesuatu harta intelek tersebut tanpa sebarang ancaman daripada pihak luar, orang lain. Okey. Tujuan menguruskan harta intelek ni adalah untuk menjaga organisasi bebas daripada ancaman cetak rompak, barangan tiruan, penyalahgunaan, penggunaan tanpa kebenaran dan lain-lain. Contohnya lukisan, muzik, reka bentuk. Ini reka bentuk kereta, reka bentuk kereta, reka bentuk bangunan, filem. Ini semua adalah terhasil daripada daya pemikiran seseorang yang orang kata very exclusive, very expensive, kan? So kita kena tahu uruskan harta intelek kita lah. Okey. Yang kedua adalah lesen perisian. So lesen perisian ni adalah satu perjanjian bertulis antara pemilik dengan pengguna perisian. Okey, ada 2 jenis lesen, iaitu lesen hak milik dan lesen sumber terbuka. So perisian tu contohnya macam Photoshop, Microsoft Office, AutoCAD, banyaklah lagi kan. Yang mana kalau kita nak guna, contohnya macam sekarang orang suka guna editing gambar, editing video, menggunakan software-software yang tertentu, aplikasi tertentu. Tapi kalau kita perasan, kalau kita guna yang free punya, kita tak boleh nak akses untuk semua features yang ada. Kalau kita nak akses dengan semua features, kita kena bayar. So kalau kita nak bayar tu, maksudnya kita boleh, kalau kita bayar tu, kita langgan tu, kita bolehlah guna lesen perisian tu sepenuhnya. So kalau kita guna perisian secara crack atau kita ambil yang pirate, itu adalah satu jenayah. Alright. Baik, seterusnya adalah kemahiran dan pengalaman. So kemahiran dan pengalaman ni sangat penting dalam organisasi kerana prestasi sesebuah organisasi itu sebenarnya bergantung kepada kemahiran dan pengalaman staf tu sendiri. Cuba kita bayangkan kalau dalam satu organisasi tu staf ni very skillful, experience punya orang lah kan. So bila kita dapat staf yang macam tu, kita dapat mengelakkan pembaziran sumber manusia. Kita tak perlu terlalu ramai orang, tapi kita perlukan orang yang berkualiti. Dengan pekerja yang mahir dan berpengalaman ini juga dapat mengelakkan berlakunya banyak kesilapan dalam pengeluaran produk atau dalam menjalankan tugas, dan akan meningkatkan produktiviti
bekerja. Okey, so bila semuanya mahir dan berpengalaman, kita dapat mengurangkan juga kos operasi kan. Kalau kita dapat staff yang tak berpengalaman, contohnya kan, kita nak training dia tu dah satu hal, dah keluarkan kos. Dan kalau dia buat kesilapan masa nak buat pengeluaran dan sebagainya, kita tak boleh nak marah dia terus, nak buang dia terus sebab dia baru. Okey, tapi yang menanggung kerugiannya adalah kita. Betul tak? Jadi sangat penting kemahiran dan pengalaman dalam organisasi. Okay. So semua ni penting. Jadi bagaimana kita nak mengurus semua ni supaya kita tidak kehilangan sumber teknologi tersebut. Mari kita tengok prosedur mengurus. Okay, ada dua. Prosedur mengurus sumber teknologi. Yang pertama adalah patent dan yang kedua adalah hak cipta terpelihara. Okay, apakah patent? Okay, patent merupakan satu hak eksklusif yang diberikan untuk suatu reka cipta dalam bentuk produk atau proses untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Okay. Syarat untuk kita boleh patentkan kita punya sumber teknologi, okay, produk tersebut atau proses tersebut perlulah baru, okay, baru dan belum dizahirkan kepada orang ramai lagi, baru. Yang kedua, melibatkan langkah-langkah untuk mereka cipta dan seterusnya boleh diaplikasikan di mana-mana industri. Maksudnya sesuatu yang useful lah, yang berguna lah. Okay? Takkan kita nak patent benda yang tak membawa apa-apa makna. Tak boleh, orang tak boleh nak guna, awak sendiri pun tak boleh nak guna, nak patent buat apa, betul tak? Okay? Dan patent ini boleh didaftarkan melalui MyIPO. Okey, cik ulang MyIPO. Cara menulisnya M huruf besar, Y huruf kecil, I besar, P besar, O besar. MyIPO. Jangan tulis MyIPO. Kalau MyIPO, itu Ipoh Mali tu, Perak MyIPO. So MyIPO ni adalah Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Okey, peranannya adalah untuk mentadbir dan menyelia beberapa akta perlindungan seperti akta paten, cap dagangan dan hak cipta. Okey. So MyIPO ni dia akan menyediakan perkhidmatan pendaftaran lah bagi semua komponen harta intelek. Tak kisahlah cap dagang ke, reka bentuk, geografi dan sebagainya. So ini adalah peranan MyIPO. Dia dalam subjek perniagaan ni ada beberapa organisasi yang awak perlu tahu peranan dia yang popular. Okey, contohnya macam MyIPO, Matrade, okey. Sirim, yang tu orang kata at least lah tahu dia menguruskan apa. Okey. Baik, prosedur mengurus yang kedua adalah hak cipta terpelihara. So hak cipta terpelihara ni dia lebih fokus kepada karya. Kalau patent tu lebih kepada reka bentuk atau proses, hak cipta terpelihara lebih kepada karya. So hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka bagi tempoh masa tertentu. So dia ada tempoh masa. Contohnya, cikgu ada baca satu artikel, okey, yang menceritakan tentang karya P. Ramlee. Semua orang kenal P. Ramlee. P. Ramlee ada sangat banyak karya, lagu lah, movie lah, okey. So pihak yang bertanggungjawab untuk mendaftar hak cipta terpelihara karya dia ni sehingga 2023. Jadi dalam masa 2 tahun ni dia dah expired lah. Jadi pihak yang bertanggungjawab tu perlulah renew lah untuk sambung hak cipta terpelihara tu. So sekiranya tak renew, maksudnya karya P. Ramlee tu boleh digunakan sesuka hatilah, okey, tanpa waris ke atau pihak-pihak yang sepatutnya dapat royalty tak dapat apa-apa. Okey. So perlindungan hak cipta terpelihara ni berasaskan Akta Hak Cipta 1987. Okey. Alright. So itu je lah pengurusan sumber fizikal. Sama macam pengurusan sumber teknologi, sama macam pengurusan sumber fizikal. Kita perlu tahu definisi dia, kita perlu tahu jenis-jenis sumber tersebut dan bagaimana untuk mengurus sumber. Okey, kalau dalam video kali ini prosedur untuk mengurus sumber teknologi. Okey, so cikgu rasa ini sahaja yang cikgu nak share dengan you all. Dan ini sajalah yang anda perlu tahu untuk pengurusan sumber teknologi. Nanti boleh cuba aplikasikan, okey, ambil
mana-mana syarikat dalam industri, cuba listkan apa sumber fizikal yang dia ada, apa sumber teknologi yang syarikat tu ada, dan bagaimana mereka mengurus sumber fizikal dan sumber teknologi. So bila kita gunakan apa yang berlaku yang sebenarnya dalam di sekeliling kita, so kita lebih nampak bagaimana benda tu digunakan, apa yang kita belajar ni digunakan. Okay, so kalau dalam buku teks tak silap cikgu, dia ada cerita tentang aplikasi pengurusan sumber fizikal dan teknologi ni bagi Pro 2. Okay, boleh tengok dekat situ, dan cuba juga ambil syarikat-syarikat lain, sebab bila kita buat macam tu, kita cuba keluarkan maklumat macam tu, sebenarnya dia akan bagi lebih kefahaman kepada kita tentang pengurusan sumber fizikal dan teknologi ini. Okay, so cikgu rasa itu sahaja. Selamat menonton. Terima kasih kerana menonton, dan cikgu harap apa yang cikgu share ni bermanfaat kepada anda semua. Terima kasih. Kita jumpa di video yang seterusnya. Bye.